Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat. Okey. Saya Dr. Tengku Naim bin Muhammad Nasir, merupakan pensyarah dan juga pakar dalam bidang bius dan rawatan terapi dari Universiti Teknologi Mara, Sungai Buloh, dan saya sekarang sedang bertugas di Hospital Sungai Buloh dalam pasukan COVID lah. Okey. So saya akan memberikan sedikit tazkirah tentang kesedaran COVID di Malaysia pada ketika ini. COVID di Malaysia pada ketika ini sehingga semalam kita terdapat lebih kurang 8,683 kes dan lebih kurang 100, sehingga sekarang total kematian adalah lebih kurang 121 kes lah. Kadar kematian lebih kurang dalam 1.4%. Tiada local case dalam masa 2 hari. Maksudnya kita tak ada penyakitan dalam sesama kita. Kes baru yang dilaporkan kebanyakan ni daripada luar negara. Maksudnya warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap yang pulang daripada luar negara, terutamanya negara yang berisiko tinggi seperti China, India, yang di kuarantin di rumah. Mereka disaring dan didapati mengidap penyakit COVID lah. So itu kebanyakan yang kita punya import case kata-kata. Di peringkat dunia lebih kurang dah 12.3 juta pesakit COVID di seluruh dunia, dan lebih kurang terdapat 500,000 kematian. Macam mana dengan negara jiran kita pula, seperti Indonesia? Indonesia sehingga semalam terdapat 70,000 kes COVID dan lebih kurang 3,400 kematian. Tapi saya percaya sebenarnya di Indonesia kes COVID yang sebenarnya dah jauh lebih tinggi, dan kadar kematian di Indonesia sebenarnya dah jauh lebih tinggi daripada nombor tersebut, kerana perkhidmatan kesihatan di Indonesia tidak sebaik perkhidmatan kesihatan di Malaysia. So saya percaya sebenarnya kes COVID di Indonesia jauh lebih teruk. Di Singapura pula lebih kurang terdapat 45,000 kes, dan sehingga semalam terdapat 125 kes baru yang dilaporkan semalam di Singapura. Tetapi kebanyakan di Singapura kes-kes baru yang dilaporkan di kalangan warga negara asing, lebih kurang pekerja asing lah, sama macam kita, warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Di Singapura kebanyakan kes-kes adalah warga negara asing. Di Thailand pula terdapat total 3,500 kes, dan sehingga semalam 5 kes terbaru. Bercakap sedikit tentang sejarah COVID, ia mula dilaporkan di China pada Disember 2019. Pada masa itu dia dikenali sebagai pneumonia of unknown origin, ataupun dalam bahasa Malaysia, penyakit jangkitan paru-paru yang tidak diketahui asal usulnya. Kemudian pada Januari 2020, dia diberi nama sebagai Wuhan virus, kerana berasal daripada Wuhan, di sebuah pasar haiwan eksotik. Dia berasal daripada pasar haiwan eksotik, di mana kebanyakan pesakit yang melawat pasar haiwan itu mendapat penyakit jangkitan paru-paru, dan ramai yang meninggal dunia. Kemudian pada Mac 2000 tahun ini, WHO, World Health Organization, memberi nama penyakit tersebut sebagai SARS Coronavirus 2. Nama virus tu adalah SARS Coronavirus 2, dan nama penyakit yang disebabkan virus tu adalah COVID-19, apa yang kita kenali pada hari ini. Asal virus COVID ini tidak diketahui. Dia diusulkan melompat daripada haiwan kelawar ke manusia yang berasal daripada pasar haiwan Wuhan lah. Seperti yang kita tahu, masyarakat China masyarakat China di Wuhan, mereka memakan haiwan seperti babi, kelawar, tenggilim, haiwan-haiwan eksotik
Dan kebanyakan haiwan-haiwan eksotik ni dia ada penyakit zoonosis, dia ada kuman-kuman dia yang tersendiri yang tidak menyebabkan penyakit kepada haiwan tersebut. Mungkin dia haiwan tersebut kebal, tapi bila dia melompat kepada manusia, mungkin dia mutasi, dia menyebabkan jangkitan penyakit pada manusia lah. Itu yang menyebabkan kita wabak COVID sekarang. Bercakap sedikit tentang SARS coronavirus 2 ini, ini adalah virus RNA. Dia adalah keluarga coronavirus seperti wabak SARS pada 2011 dan juga seperti wabak MERS-CoV daripada Timur Tengah 2012. MERS-CoV ataupun nama lain dia adalah Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Kebanyakan warga Malaysia yang pergi umrah ataupun haji yang baru pulang daripada Timur Tengah, terutamanya kalau mereka mempunyai direct contact, sentuhan langsung dengan haiwan-haiwan unta, minum susu unta, mereka ni adalah dikategorikan sebagai berisiko tinggi untuk mengidap penyakit MERS-CoV. Dia MERS-CoV, SARS dan juga COVID-19 ini adalah lebih kurang daripada ahli keluarga yang sama. MERS-CoV dan SARS dia punya kadar jangkitan adalah tidak setinggi COVID, namun mereka mempunyai kadar kematian yang tinggi. Kadar kematiannya lebih kurang 30% ke 80%. Berbanding dengan kita punya COVID, kita punya kadar kematian adalah lebih kurang rendah, lebih kurang dalam 2% ataupun 15% ikut negara. Namun masalah dengan COVID-19 ini adalah dia sangat senang merebak. Even pesakit-pesakit yang tidak bergejala juga boleh merebakkan penyakit 19 ini. Ini yang masalahnya. Kalau macam pesakit pneumonia lain, kalau dia orang batuk, kita tahulah mungkin berpenyakit kan. So kita tahu kita kena elakkan orang-orang macam ni. Tapi masalahnya pesakit COVID ni ada yang tak ada gejala pun. Ada yang sihat seperti biasa, berjalan-jalan, makan, sembang dengan kita, tapi mereka mempunyai COVID. Dan masalahnya mereka boleh menyebarkan penyakit COVID lah. Dan masalahnya penyakit COVID ni kadar kematiannya lebih tinggi jikalau kita mempunyai faktor risiko kesihatan. Contohnya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, ataupun faktor umur yang agak tua, kita punya kadar kematian adalah lebih tinggi berbanding daripada kita yang sihat. Tapi dalam pengalaman saya, ada juga pesakit-pesakit yang muda dan juga tidak berpenyakit juga meninggal dunia. Setahu saya pesakit yang paling muda yang dilaporkan adalah berumur lebih kurang 35 tahun yang meninggal dunia lah, berumur 35 tahun. COVID-19 di Malaysia gelombang pertama melalui kebanyakan daripada pelancong luar yang masuk daripada China, sama ada masuk direct daripada China ataupun melalui Singapura. Tapi masa tu keadaan agak terkawal. Kemudian kita ada gelombang kedua COVID-19 melalui kluster UDA. Kebanyakannya pekerja-pekerja di UDA Holdings. And then kita ada gelombang yang lebih besar itu melalui kluster tabligh lah. Kluster tabligh ni yang menyebabkan COVID-19 di seluruh negara sehingga ke Sabah Sarawak. Namun alhamdulillah beberapa hari lepas kita punya Kementerian Kesihatan sudah umumkan kluster tabligh ini sudah tamat. Di Malaysia dalam kita punya pemerhatian 70% pesakit COVID tidak bergejala. Maksudnya tak ada simptom langsung. Completely normal. Sihat seperti biasa, 70%. Hanya 30% daripada pesakit COVID di Malaysia mempunyai gejala. Dan daripada 30% pesakit COVID tersebut, lebih kurang 10% adalah tenat. Tenat maksudnya memerlukan rawatan yang rapi di ICU lah. Di ICU seperti salah satu tempat yang saya bertugas, memerlukan bantuan pernafasan, memerlukan bantuan ubat kuat jantung, memerlukan rawatan dialisis, cuci buah pinggang, antibiotik, memerlukan
kos yang tinggi dan penjagaan yang rapi lah. Lebih kurang dalam 10%, dan kadar kematian lebih kurang dalam 1.4%. Apakah simptom-simptom COVID-nya? Kebanyakan simptom COVID yang kita tahu adalah batuk, kahak, demam, cirit, hilang deri baru, sesak nafas, dan juga darah beku lah. Boleh menyebabkan darah beku. Apakah rawatan yang kita boleh tawarkan untuk pesakit-pesakit COVID ini? Sehingga pada waktu ini tidak ada rawatan yang khusus untuk untuk penyakit COVID ini. Kita tak ada antibiotik ataupun antiviral. Antiviral adalah ayat yang lebih tepat lah, sebab COVID ni dia adalah virus, dia bukannya bakteria. Kita tak ada antiviral yang berkesan untuk pesakit COVID. Sebelum ni kita ada gunakan ubat anti malaria, hydroxychloroquine, namun baru-baru ini kita telah berhentikan penggunaan hydroxychloroquine sebab pada pemadaian kita dia tidak membantu dalam merawat pesakit COVID. Ada beberapa rawatan antiviral yang lain seperti remdesivir, namun ianya tidak sepenuhnya berkesan. Di USA, kajian tentang remdesivir menunjukkan hanya boleh memendekkan kadar waktu yang tidak sihat. Kayaknya kalau masuk hospital 7 hari ataupun 10 hari, kalau dia beri remdesivir ini, mungkin boleh keluar hospital cepat sikit lah, boleh discharge cepat sikit. Tapi dia tidak mengurangkan kita punya kadar kematian. Ubat yang lain seperti dexamethasone juga masih dalam kajian. Ia menunjukkan sedikit bukti yang memberangsangkan, namun dia mempunyai beberapa side effect seperti boleh kadar risiko jangkitan kuman yang lain. Maka kita dexamethasone ni agak berhati-hati sikit lah. Dexamethasone adalah jenis steroid. Bagaimanakah COVID-19 ini merebak? Ini boleh merebak melalui direct contact. Direct contact maksudnya kalau kita bercakap ataupun duduk berdekatan, duduk dalam ruang yang sama dalam tempoh masa yang agak lama, seperti duduk dalam satu bilik berhawa dingin selama 10 minit ke ataupun 15 minit, adalah dikira direct contact. Kalau ada pesakit COVID, kita ada direct contact dengan pesakit COVID, kita adalah risiko tinggilah untuk mendapat COVID. Cara merebak yang lain adalah seperti indirect contact. Maksudnya indirect contact itu, katalah kita tak pernah jumpa pun pesakit COVID tu, tapi katalah pesakit COVID tu pernah mengunjungi satu tempat. Katalah dia pergi toilet yang sama di shopping mall, lepas tu dia keluar, kita masuk toilet yang sama. Mungkin kita tak jumpa pesakit COVID tu, tapi mungkin kita pegang pintu, kita pegang pilih air, kita pegang benda yang sama yang pesakit COVID tu pegang. Dan lepas kita pegang pula, kita tak cuci tangan dengan sabun ataupun alkohol, maka di permukaan yang disentuh itu terdapat virus COVID, maka kita pun boleh mendapat jangkitan COVID jugalah. Berisiko, itu adalah risiko yang untuk macam mana COVID-19 itu boleh merebak. Cara yang lain adalah merebak melalui tempat tertutup. Contohnya tempat tertutup yang sesak seperti panggung wayang. Kalau kita tengok wayang, masalah dengan tempat tertutup ni, dia berkongsi pengudaraan yang sama, aircon yang sama. So dia punya pengudaraan tu, dia punya angin tu berpusing-pusing dalam ruang tertutup tu. Jadi kalau ada pesakit COVID dalam tu, so kuman COVID tu dia boleh merebak lah dalam bilik tu. So dalam tempat tertutup tu, semua orang dalam tempat tertutup tu ada risiko tinggilah untuk mendapat COVID. Contoh tempat lain macam kelab malam ataupun konsert, ataupun stadium, kedai makan berhawa dingin ataupun gym. Kebanyakan tempat-tempat ni adalah tertutup. Jadi risiko untuk kalau kita duduk tempat yang sama dengan pesakit COVID, risiko kita untuk mendapat COVID agak tinggi. Bagaimanakah untuk mencegah COVID ini?
Daripada kajian yang dijalankan di Eropah dan USA, terdapat beberapa bukti saintifik seperti penjarakan sosial. Penjarakan sosial, kita kena berdiri sekurang-kurangnya 2 meter, jauh 2 meter lebih daripada orang lain. Kenapa 2 meter? Sebab penyakit COVID ni dia merebak melalui direct contact kan, melalui droplets. Dia terdapat dalam kita punya cecair badan. Cecair badan seperti batuk kita punya bersin, kita punya air liur. Bila kita batuk, bersin ataupun bercakap kuat. Bila kita batuk, bersin, bercakap kuat, kita punya cecair badan ataupun air liur itu boleh melompat lebih kurang dalam jarak 2 meter. Jadi kalau kita ada COVID, dalam kita punya air liur tu, dalam kita punya bersin pun terdapat virus COVID. Jadi kita pun boleh menyebabkan COVID lah kepada orang lain. Sebab tu kalau boleh kita jarakkan daripada orang lain kalau boleh dalam jarak 2 meter. Topeng muka juga adalah disarankan kerana topeng muka dapat mencegah COVID. Terdapat beberapa jenis topeng muka yang terdapat di pasaran. Salah satunya adalah fabric yang diperbuat daripada kain biasa, fabric mask. Fabric mask kurang berkesan. Dia hanya dapat menapis lebih kurang 50% virus COVID, lebih kurang 50% virus COVID. Tetapi ianya masih disarankan oleh WHO kerana at least kurang-kurangnya kita dapat tapis 50% lah. Dia boleh tak pakai langsung. Kalau pakai langsung memang tak ada apa yang ditapis lah. Topeng muka yang lain adalah surgical mask ataupun two-ply mask macam saya pakai ni, surgical mask. Ini dapat menapis lebih kurang 95% virus. 95% virus. Boleh dikira agak bagus lah. Yang paling bagus adalah topeng muka jenis N95. N95 ni hanya kebanyakan dipakai di hospital oleh petugas kesihatan. Ini dapat menapis virus COVID 99.9%. Memang agak bagus lah. Ada juga orang lain yang pakai topeng N95 ni, contohnya macam orang kerja kayu, tukang kayu ataupun tukang cat, terutamanya di Eropah dan US. Kalau dia buat kerja-kerja tukang cat dan tukang kayu, dia orang pakai topeng N95 ni. Sebab tu di USA topeng N95 ni dipanggil nama lain adalah painter's mask, mask yang dipakai oleh tukang cat. Basuh tangan juga adalah disarankan, terutamanya selepas kita memegang sesuatu permukaan. Bos saya selalu pesan, setiap kali you buat apa-apa pun, selagi tak basuh tangan, jangan sentuh muka, jangan korek hidung. Sebab kalau kita sentuh apa-apa, kalau terdapat kuman di tangan kita tu, kalau kita sentuh hidung, terutamanya di hidung ataupun mata, sebab virus boleh masuk melalui hidung dan mata dan saluran pernafasan. Kalau kita tak basuh tangan, virus tu tersebut boleh masuk ke dalam badan kita lah. Basuh tangan disarankan menggunakan alkohol 70%. Tetapi yang lebih baik adalah sabun. Sabun didapati basuh tangan menggunakan sabun lebih berkesan daripada menggunakan alkohol. Lebih berkesan. Tetapi lebih banyak orang prefer guna alkohol sebab kalau ada botol alkohol yang kecil senang dibawa ke mana-mana. Tapi kalau ada sabun, ini lebih baik, sabun. Elakkan memegang muka, terutamanya selagi belum membasuh tangan. Cara mencegah COVID ini adalah elak tempat yang sesak, hanya keluar bila perlu. Jika kita bergejala, elakkan daripada keluar rumah dan berhenti merokok. Manusia yang menghisap rokok lebih berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID daripada manusia yang tidak menghisap rokok. Kerana bila kita menghisap rokok, kita hilang sel-sel
protektif dalam kita punya saluran pernafasan, sel-sel yang mencegah jangkitan hilang berbanding dengan manusia yang tidak bersuap rokok. Dan juga kalaulah mereka ini mendapat jangkitan COVID, didapati mereka mendapat jangkitan COVID yang lebih teruk daripada pesakit yang tidak menghisap rokok. Kiranya kalau pesakit yang hisap rokok ni, kalau dia dah dapat COVID, dia mungkin lebih teruk lah daripada orang yang tak hisap rokok. Lebih sesak nafas semua, kadar kematian juga lebih tinggi. Tentang vaksin COVID ini, adakah terdapat vaksin dalam COVID ini? Sehingga sekarang vaksin COVID masih dalam kajian. Dijangkakan kalau ada pun paling cepat hanya boleh didapati hujung tahun ini ataupun awal tahun depan sahaja hanya dapat vaksin COVID ni. Ataupun mungkin juga tiada vaksin. Maksudnya mungkin sampai bila-bila lah kita tak ada vaksin untuk mencegah penyakit COVID ni. Kenapa saya cakap mungkin tiada vaksin ni? Sebabnya COVID virus ini, SARS coronavirus 2 ini, ia adalah virus RNA. Maksudnya dia boleh bermutasi. Kena mungkin kalau hari ni dia punya permukaan dia ada antigen yang berlainan. Bila dia melompat dari satu manusia ke satu manusia, dia boleh ubah bentuk dia. Jadi kalau dia boleh ubah bentuk dia, vaksin tu dah tak berkesan lagi. Vaksin tu dah tak berkesan lagi. Macam contohnya macam virus denggi. Virus denggi dia ada 4 jenis subtype. Maksudnya virus denggi ni ada 4 adik-beradik. 4 adik-beradik. Sebab tu sampai sekarang kita tak ada vaksin untuk denggi ni. Sebab kita masih tak ada cara untuk vaksin ni men-tackle untuk mencegah keempat-empat jenis virus denggi ini. Sama juga seperti penyakit COVID ni, kita sehingga sekarang lebih kurang terdapat lebih kurang 20 subtype untuk penyakit COVID ini. Jadi lebih kurang agak susah lah untuk membuat vaksin untuk mencegah semua jenis subtype ini. Dan virus COVID ini adalah virus RNA, so dia boleh bertukar-tukar. Apa implikasi virus COVID terhadap Malaysia ini? Masalahnya sebab Malaysia ni sempadan kita agak besar dan kita berjiran dengan negara wabak seperti Indonesia. Jadi dan juga Filipina. Filipina dan Indonesia sehingga sekarang wabak COVID masih menimbulkan masalah yang sangat besar. Mereka memang sampai sekarang memang tak boleh tackle COVID ni. Tak macam Malaysia lah. Alhamdulillah sehingga Malaysia, alhamdulillah sekarang kita dah berjaya kawal sikit lah dah 2 hari tak ada local case yang COVID kebanyakan daripada luar negara. Tapi masalahnya kalau rakyat-rakyat Indonesia, rakyat-rakyat Filipina ni, kalau dia masuk secara haram, menceroboh secara haram, diseludup, dia mungkin dia boleh membawa kembali penyakit COVID ni dalam masyarakat kita lah. Dan juga masalahnya pesakit-pesakit COVID ni kadang-kadang diorang tak ada bergejala. Kita tak tahu. Itu masalahnya. Masalah yang lain adalah macam kalau PUI. PUI ni adalah person under investigation. Maksudnya dia dalam siasatan. Contohnya kalau dia baru pulang daripada luar negara ataupun dia ada direct contact dengan pesakit COVID, selalunya kita akan suruh dia kuarantin di rumah lah. Dan kita akan test dia. Kita akan test dia pada hari ke-7 dan hari ke-14. Jadi sementara menunggu hari ke-14 tu, kalau dia tidak patuh arahan, katalah dia keluar rumah juga, dia pergi tengok wayang, dia pergi kedai makan, dia pergi masjid, dia pergi sekolah. Kalau dia tak patuh arahan, dia boleh menyebabkan penyakit COVID lah kalau dia ada. Itu pun masalah juga. Okay, saya ingin menjawab beberapa soalan yang diberi oleh Ustaz. Beberapa soalan yang diberi, contohnya yang pertama, kenapa kita masih perlu pakai topeng muka semasa kita masuk masjid? Seperti yang saya cakap tadi, memakai topeng muka dapat mencegah
virus COVID. Topeng muka fabrik dapat menapis lebih kurang 50% virus, topeng muka surgical mask menapis lebih kurang 95%, dan topeng muka N95 dapat mencegah 99.9% virus. Dan jikalau ada dua orang, salah satunya memakai topeng muka, maka risiko untuk menyebarkan penyakit COVID adalah risikonya medium ke tinggi. Maksudnya still boleh mendapat penyakit COVID, sebab risikonya adalah medium ke tinggi. Tetapi kalau dua-dua orang tersebut memakai topeng muka, maka risiko untuk menyebarkan dan mendapat penyakit COVID adalah rendah. Maka itu adalah lebih selamat. Okay, kenapa kita perlu tembak suhu berkali-kali walaupun dah cek tak demam? Okay, masalah dengan penyakit COVID macam saya cakap tadi, kadang-kadang penyakit COVID ni tidak bergejala. Mungkin tak demam pun, suhu normal, tak ada batuk. So dia boleh berjalan-jalan macam biasalah. Dia ni bukan not fail safe lah akhirnya. Maksudnya kita masih mungkin ada penyakit COVID juga yang terlepas. Tapi yang bagusnya kalau kita cek suhu ini, sekurang-kurangnya kita tahu kalau ada pesakit COVID yang demam, maka mereka tahu mereka tak boleh keluar rumah. Mereka tak boleh masuk ke tempat-tempat tersebut. Tak boleh masuk masjid, tak boleh masuk pasar raya, tak boleh masuk sekolah. Maka kita tahu pesakit-pesakit COVID tersebut yang demam, dia takkan datang ke tempat kita lah. Kita at least kurang-kurangnya kita boleh mencegah dia orang daripada datang lagi, sebab tahu kita nak tembak suhu. Itu adalah dia punya kebaikannya. Kebaikan yang lain pun boleh mencegah penyakit-penyakit berjangkit yang lain seperti jangkitan kuman batuk, jangkitan kuman paru-paru yang biasalah, pneumonia, influenza, pneumococcus, semua adalah jangkitan paru-paru yang biasa. Pun didapati semasa PKP ni, jangkitan kuman tersebut menurun dengan mendadak sebab PKP. Semua orang kebanyakan duduk rumah je, so tak ada kontak dengan orang lain. Kalau keluar pun kebanyakan pakai topeng muka, maka didapati semasa tempoh ini juga penyakit-penyakit yang lain kurang dengan mendadak. Tak ramai orang masuk hospital sebab kena jangkitan kuman paru-paru lah. Tak ramai orang sesak nafas. Kenapa kita perlu penjarakan sosial? Seperti yang saya beritahu tadi, COVID ni merebak melalui droplets dan juga cecair badan, terutamanya seperti kalau kita batuk ataupun bersin, dan air liur daripada mulut kita boleh melompat lebih kurang jarak 2 meter. Jadi kalau kita berdiri sekurang-kurangnya 2 meter daripada pesakit COVID, maka risiko kita untuk mendapat COVID adalah rendah lah. Sebab air liur dia selepas kita batuk ataupun bersin, dia akan jatuh ke bawah sebab faktor graviti. Namun yang berisaukan kita pada waktu ini, terdapat beberapa kajian yang dijalankan di luar negara ini mengatakan penyakit COVID ini boleh merebak melalui airborne. Airborne, maksudnya airborne ni dia boleh merebak melalui udara. Maksudnya setiap kali kita batuk atau bercakap, kalau kita ada penyakit COVID tu, virus COVID yang ada, yang keluar daripada badan kita tu, boleh berada dalam udara dalam tempoh masa yang lama. Dalam tempoh masa yang lama. Kalau ini betul-betul berlaku, memang kita dalam masalah yang besar lah. Sebab kalau kita berjalan macam biasa pun kita boleh dapat COVID. Tapi setakat ni masih belum disarankan lagi oleh WHO. Kenapa kita perlu bawa sejadah sendiri? Sebab virus COVID ini boleh melekat pada permukaan yang disentuh, dan boleh hidup agak lama. Maksimum dia boleh hidup pada permukaan tersebut lebih kurang dalam masa 5 hari maksimum. Selepas 5 hari kebanyakan virus COVID akan matilah, dah tak wujud. Jadi contohnya kalau ada pesakit COVID tu, kita berkongsi sejadah ataupun berkongsi telekong, ataupun berkongsi kain pelikat dengan pesakit COVID yang lain. Kalau dia ada COVID, kalau dia pegang-pegang sejadah, dia pegang-pegang telekong, pegang-pegang kain pelikat tu, kalau kita pakai, kita kongsi, kita pun berisiko tinggi untuk mendapat virus COVID tu. Kenapa kita perlu berwuduk daripada rumah?
Masalah dengan berwuduk di masjid dan di surau ni, kebanyakan masjid dan surau dia punya bilik wuduk kecil, sempit. Jadi kalau kita berwuduk beramai-ramai di masjid dan surau, dia punya ruang agak sempit, agak tertutup. Jadi agak susah untuk melaksanakan penjarakan sosial di situ. Jadi lagipun kalau kita ambil wuduk, sekurang-kurangnya kita duduk kat situ kurang-kurangnya 2 ke 5 minit kita ambil wuduk, kita spend masa. Jadi waktu pun tempoh pun agak panjang dan jarak kita pun agak dekat. Jadi risiko untuk mendapat virus COVID adalah agak tinggi sikit. Tapi saya percaya dalam masa tidak lama lagi, mungkin Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Agama akan mengeluarkan lebih banyak kelonggaran selepas ini, saya percaya. Sebab kalau kita perhatikan, dah agak 2 hari kita tak ada local case. Kalau kita tak ada local case untuk satu tempoh yang agak lama, mungkin tak lama lagi saya percaya Majlis Agama dan juga Kementerian Kesihatan akan memberi lebih banyak kelonggaran untuk kita, saya percaya, insya-Allah. Okey, itu saja daripada tazkirah daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.